Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung? Okey, jadi terus pergi contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi suatu jisim gas yang tetap, isi padu V, okey, V adalah isi padu. Gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T. T itu adalah suhu mutlak. Dan dia sudah bagi V berkadar langsung dengan suhu mutlak. Okey. Jika tekanan gas itu adalah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas. Okey, jadi V sama dengan 30 pada suhu 30 darjah Celsius. T sama dengan 30 darjah Celsius. Jadi soalan A, ungkapkan V dalam sebutan T. Okey. Jadi kita guna saja informasi yang ada daripada soalan itu tadi. Inilah semua yang ini. Okey. Jadi seperti biasa, bila kita mau mengungkapkan, kita mesti mula dengan V berkadar langsung dengan T. Okey. And then kita mau cari K kan, V sama dengan KT. And then seterusnya kita mau cari K. K sama dengan V bahagi T. Okey, nilai V kita sudah ada daripada soalan sini tadi, 30. So kita ganti V sama dengan 30. Okey, T pula ada diberi dalam soalan 30 darjah Celsius. Tetapi jangan lupa ada nota dalam soalan ini. Rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin adalah darjah Celsius sama dengan 273 tambah X. Jadi maksudnya T di sini adalah 273 tambah X. X itu sekarang adalah 30. Okey. So tekan kalkulator, kamu akan dapat K. K berapa? 10/101. Okey. Dalam bentuk pecahan lah, 10/101. Jadi tulis penuh, gantikan K yang kamu dapat tu V sama dengan K sekarang adalah ini. Tulislah balik 10/101 T. So inilah dia punya jawapan untuk soalan A. Okey, soalan A. Ungkapkan V dalam sebutan T. So ini dia punya jawapan. Okey, itu soalan A. Ungkapkan V dalam sebutan T. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Okey. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okey, jadi kita memang sudah ada, ini soalan B ya. Kita memang sudah ada dia punya persamaan tadi, V sama dengan 10/101 T. Jadi dia sudah bagi tahu hitung isi padu, maksudnya kita mau cari V sekiranya suhu berubah kepada negatif 11. Okey, jangan lupa T itu adalah dalam Kelvin. Jadi 273 tambah tolak 11. Okey. Kira jawapan kamu akan dapat. Okey, di sinilah.
Jadi V sama dengan 2620 bahagi 101. 25.94 sentimeter padu. Okey. Jadi itulah jawapan untuk soalan B. Okey. Contoh seterusnya, contoh yang kedua dan contoh terakhirlah untuk topik ini. Okay. Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bawah faedah I. So I itu adalah I itu adalah faedah. Faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P. So P itu adalah prinsipal. Dan tempo dalam tahun T. So T itu adalah T huruf kecil lah. Tempo. Wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak 200. Faedah dia 200. Apabila dia menyimpan 4,000 selama 2 tahun. Maksudnya prinsipal dia 4,000. Tempo dia 2 tahun. Okey, so ini adalah maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan. Cikgu hanya keluarkan maklumat itu daripada soalan supaya kita senang merujuk apabila kita menyelesaikan soalan. Jadi soalan A, hitung tempo simpanan. Tempo simpanan maksudnya dia mau cari T. Okey. Yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah RM650, faedah tadi I 650 dengan prinsipal 5,200. Prinsipal 5,200. Jadi maksudnya soalan itu minta cari T. Dia sudah bagi I dan P. Jadi langkah pertama kita mesti buat dulu dia punya persamaan berdasarkan hubungan yang dia bagi dalam soalan. Jadi dia memang sudah ada sebut dalam soalan itu. Okey. I berubah secara langsung dengan P dan juga T. Jadi I berubah secara langsung dengan P dan T. Jadi I sama dengan K, P, T. Mau cari K, I bahagi P, T. Okey. So mau cari K, I ada, kita guna maklumat yang ini 200 bahagi P 4,000 darab dengan T 2 tahun. Kamu akan dapat nilai K. Okey, K adalah sama dengan 0.025. 0.025. Okey, itu nilai K. Jadi persamaan kita sekarang adalah I sama dengan K 0.025 PT. Okey, bila kita ada persamaan baru kita boleh menyelesaikan soalan A yang ini. Okey, untuk menyelesaikan soalan A itu kita hanya perlu ganti. Sekarang soalan suruh cari T. Tapi I dia memang sudah ada bagi 650. 0.025. P pun telah diberi 5,200. T kita mau cari. Jadi T itu adalah sama dengan 650 bahagi 0.025 darab 5,200. Tekan kalkulator, kamu akan dapat T itu 5
tahun. Okey. Jadi itu adalah soalan A. Okey, soalan A. Sekarang kita tengok soalan B. Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama, tetapi mengurangkan tempoh simpanan di A. Okey. Faedah dia mau sama. Okey. Tetapi dia mau mengurangkan tempoh simpanan. T dia mau kasih kurang. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Jadi prinsipal ini dia perlu tingkat atau perlu kurangkan. Itu yang soalan mau. Okey, faedah dia mau kekal sama. Tempo dia mau kasih kurang. Jadi prinsipal apa yang dia perlu buat? Mau kasih tingkat bayaran kah atau mau kasih kurang? Jadi di sini daripada persamaan itu tadi, I sama dengan 0.025 PT kan? Jadi ini adalah ubahan langsung, maksudnya sekiranya T itu berkurang, I ini kita mau kekal dan P itu kita kurangkan. Jadi untuk mengekalkan nilai I itu, apa kita perlu buat dengan P? Kita perlu meningkatkan nilai P supaya nilai I itu kekal. Jadi jawapannya kita perlu meningkatkan dia punya prinsipal lah. Jelaskan jawapan anda. Jelaskan jawapan anda. Okey, kerana I berkadar langsung. I berkadar langsung dengan hasil darab P dan T. Okey, itu dia punya penjelasan lah. I berkadar langsung dengan hasil darab P dan T. Okey. Untuk lebih jelas, mungkin masih kurang jelas di sini, kita boleh cuba. Okey, kita boleh cuba guna kaedah pengiraan. Okey, contoh I sama dengan 0.025 PT. I 0.025 P cikgu anggap 50, T cikgu anggap 4. Jadi bila kamu tekan kalkulator ni, kamu akan dapat I 5. Okey, ini contoh saja. Okey, jadi sekarang dia mau kurangkan nilai 4, tetapi dia mau kekalkan nilai 5. Jadi apa kita perlu buat dengan ini P? Okey, jadi kita boleh buat pengiraan di sini. Okey, kita boleh buat pengiraan. Kita mau tengok apa yang berlaku kepada P sekiranya kita kurangkan ini dan mau kekalkan ini. Jadi contoh ini 5, 0.025 P itu kita mau tahu apa akan berlaku sekiranya nilai T itu tadi 4 kan, sekarang kita mau kurangkan dia. Contoh juga kurangkan pergi 2. Okey, jadi P itu akan jadi 5 bahagi 0.025 darab 2, kamu akan dapat 100. Okey, jadi di sini daripada pengiraan ini kita memang sudah nampak sekiranya tempo itu tadi 4 kita kurangkan kepada 2, apa berlaku kepada P? Dari 50 nilai asal P itu bertambah jadi 100. Jadi di sana kita dapat tahu bahawa untuk Puan Sun ini perlu meningkatkan dia punya P ataupun dia punya nilai prinsipal. Penjelasan dia sudah cikgu bagi tahu tadi.